Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat, saudara-saudari yang dimuliakan lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaannya yang tidak pernah putus bertali arus datang kepada kita, terus menerus dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan rahmat kasih sayang Allah Taala. Rahmat nikmat itu terus menerus ada di sisi kita, nikmat kehidupan, makanan, masih lagi bernyawa, kesihatan, keamanan dan sebagainya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala juga ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan kita, melorongkan kita, memudahkan kita, menyediakan segala asbab untuk kita dapat menghadiri majlis ilmu. Dan pada hari ini insya-Allah seperti kebiasaan kita akan teruskan pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim kita. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan masuk surah yang baru setelah kita selesai membaca surah Yasin pada minggu lepas. Surah yang kita pilih pada minggu ini seperti mana kita telah sebutkan sebelum ini ialah surah Al-Kahfi. Kerana melihatkan kelebihan surah ini, maka kita memilih surah Al-Kahfi. Dan sememangnya kriteria surah yang kita pilih untuk kita bincangkan dalam kuliah kita ini ialah surah-surah pilihan dan amalan. Jadi surah Yasin adalah surah amalan, surah As-Sajdah ialah surah amalan, surah Al-Mulk yang telah kita bincangkan awal dahulu juga adalah surah amalan. Maka surah amalan yang seterusnya yang pada hari ini kita akan mulakan pembacaannya ialah surah Al-Kahfi. Lebih-lebih lagi kita kuliah kita berlangsung pada setiap hari Jumaat. Maka mudah-mudahan bertepatan dengan kelebihan surah ini, iaitu surah ini disebutkan dalam hadis dikaitkan kelebihannya dengan hari Jumaat. Nanti kita akan melihat sebahagian daripada hadis-hadis yang menyebutkan tentang perkara itu. Baik, surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi. Seperti biasa sebelum kita memulakan pembacaan ayat pertama, maka kita berkenalan dahulu dengan surah Al-Kahfi. Kerana tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak kenal dulu surah Al-Kahfi, apa namanya, berapa ayatnya, adakah surah Al-Kahfi itu surah Makkiyah atau Madaniyah, adakah surah Al-Kahfi itu diturunkan sekaligus atau diturunkan berperingkat-peringkat, apakah yang terkandung dalam surah Al-Kahfi, adakah di sana terdapat kelebihan fadilat membaca surah Al-Kahfi. Jadi kita akan terangkan pada hari ini insya-Allah. Baik, yang pertamanya ialah dari sudut kedudukannya di dalam mushaf. Maka surah Al-Kahfi ini kedudukannya ialah surah yang ke-18 kalau mengikut susunan surah-surah di dalam mushaf. Maknanya kalau kita buka mushaf Al-Quran yang ada, yang kita duk baca tu, maka surah Al-Kahfi itu ialah surah yang ke-18 mengikut tertib susunan surah-surah di dalam mushaf. Sebelum surah Al-Kahfi banyaklah surah-surah yang lain. Jadi maknanya surah Al-Kahfi surah yang ke-18. Manakala dari sudut susunan ataupun turutan penurunannya, ya, kita tahu bahawa susunan dalam mushaf itu bukan disusun mengikut tertib ataupun kronologi turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeza, susunan mengikut mushaf lain, susunan mengikut kronologi ataupun turutan turunnya surah-surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza. Kalau mengikut susunan ataupun turutan dari sudut turunnya surah-surah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-68
surah yang ke-68 yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, salah satu kitab yang terpenting dalam membicarakan tentang ilmu ataupun ulum Al-Quran. Kitab Al-Itqan, Imam Suyuti menyatakan di sana bahawasanya sebelum surah Al-Kahfi itu ada 67 surah yang diturunkan, dan surah yang diturunkan sebelum Al-Kahfi ialah surah Al-Ghashiyah. Maknanya turun surah Al-Ghashiyah, kemudian turunlah surah Al-Kahfi. Antara perkara yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala juga di dalam kitab Al-Itqan ialah surah Al-Kahfi itu ialah antara perkara yang difahami oleh Syekh Tontawi ketika beliau menukilkan. Beliau kata daripada apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti, maka dapatlah kita faham bahawasanya surah Al-Kahfi itu ialah di antara surah-surah Makkiyah yang terakhir diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di antara surah-surah yang terakhir diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kerana apa? Kerana para ulama mengatakan bahawasanya surah-surah Makkiyah itu jumlahnya lebih kurang 82. Dan surah Al-Kahfi itu 68. Bermakna dia dah hujung-hujung lah. Maknanya di antara surah-surah Makkiyah yang akhir-akhir sebelum Nabi SAW pergi ke Madinah. Kemudian dari sudut nama pula, kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, surah Al-Kahfi masyhur dengan nama surah Al-Kahfi, dan Al-Kahf maksudnya ialah gua. Al-Kahf maksudnya ialah gua. Dan ada juga sebahagian menyebut sebagai surah Ashabil Kahf ditambah kalimah ashab. Suratu Ashabil Kahf, surah penghuni gua. Kerana apa? Kerana di dalam surah ini ada diceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi yang seingat saya sekitar 20 ayat. 20 ayat membicarakan tentang kisah Ashabul Kahf. Maka dinamakan surah Ashabul Kahf, Ashabil Kahf ataupun suratul Kahf. Cuma orang Melayu biasanya bila sebut Kahf dia akan sebutkan barisnya, maka jadilah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Tak apa, tak ada masalah. Ini semua nama saja, nama saja. Kalau orang Arab dia hujung tu dia disukunkanlah kerana berhenti, suratul Kahf. Tapi kalau orang Melayu, ialah kalau nak sebut Kahf mungkin susah. Kahf. Maka dibariskan fa itu di baris bawah, dikekalkan baris bawah, maka mudah disebut oleh semua orang. Suratul Kahfi lebih mudah. Kemudian adakah surah Al-Kahfi ini surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah? Yang masyhur kata Imam Al-Alusi, surah Al-Kahfi itu ialah Makkiyah secara keseluruhannya. Maknanya 110 ayat atau 111 ayat surah Al-Kahfi itu kesemua ayatnya adalah Makkiyah, bermakna diturunkan sebelum hijrah. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ad-Dani. Ad-Dani ni siapa? Iaitu Imam Abu Amru Ad-Dani. Seorang imam qiraat yang meninggal pada tahun 444 Hijrah. Di antara kitab beliau ialah At-Taisir fil Qiraati Sab'. Beliau ni ulama Andalus. Baik. Jadi ini pendapat yang masyhur. Kita pegang pendapat ni lah. Bila ditanya surah Al-Kahfi surah Makkiyah ke Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah ke semuanya ke ataupun ada ayat-ayat yang Madaniyah? Makkiyah kesemuanya. Bahkan kata Syekh Tontawi, kata Imam Al-Alusi rahimahullah ta'ala, ada sebahagian ulama mengkategorikan surah Al-Kahfi ni sebagai surah yang diturunkan sekaligus. Masya Allah. Sebab Al-Kahfi ni panjang, kira-kira setengah juzuk. Jadi Masya Allah lah, kalau setengah juzuk itu diturunkan sekaligus,
Masya Allah. Maknanya kata itu menunjukkan surah ini kalau boleh memang kita kena baca sekaligus lah. Kalau boleh kita baca sekaligus, kan, supaya kita dapat gambaran penuh dari awal hingga akhir surah. Yang mana setiap ayat dalam surah Al-Kahfi itu ada saja pengajarannya. Bagi siapa yang biasa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau pagi Jumaat atau mana-manalah asalkan pada hari Jumaat, maka pasti dia akan nampak, dia akan perasan di dalam surah Al-Kahfi ni kaya dengan cerita, kisah. Nanti kita akan lihat apakah kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi. Itu pendapat yang pertama. Manakala pendapat kedua pula mengatakan bahawa, kata Imam Al-Alusi, surah Al-Kahfi itu makiyah, tetapi dikecualikan ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah diri kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Iaitu ayat yang ke-28. Jadi ada ulama kata memang betul makiyah, tapi bukan semuanya. Ada ayat yang madaniyah yang diturunkan selepas hijrah, iaitu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya. Kerana ayat tersebut menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabarkan diri, maksudnya bertahan untuk duduk dengan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin yang tidak ada harta. Maka mereka ni dalam keadaan pakaian yang tidak sempurna, mereka duduk di bawah pokok dan mereka berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyertai mereka dalam majlis mereka. Masya-Allah. Ya. Biasanya kita ni kalau kita nak hadir majlis, kita akan hadir majlis yang maksud kata orangnya itu pakaiannya elok, ya, buat majlis pun di tempat yang sesuai. Tetapi orang-orang muhajirin, mereka datang ke Madinah dalam keadaan tidak ada harta. Maka ada sebahagian mereka ni, ya, dalam keadaan susah, tak ada pakaian ataupun pakaiannya tidak sempurna. Jadi mereka menghabiskan masa dengan apa? Dengan mengingati Allah, dengan menyebut nikmat-nikmat Allah ke atas mereka. Padahal mereka bukan orang kaya. Maka diturunkan ayat tersebut kalau mengikut sebahagian pandangan di Madinah, ya, dan bertepatanlah dengan kisah dengan keadaan orang-orang muhajirin. Dan orang muhajirin tu dia dinamakan muhajirin selepas hijrah. Maka itulah rasionalnya, alasan ulama, alasan yang boleh dikatakan bahawa ada pendapat yang mengatakan begitu. Ada pendapat yang mengatakan ayat wasbir nafsaka itu, ayat itu sahaja yang diturunkan di Madinah. Kemudian pendapat ketiga pun lebih kurang sama, iaitu pendapat yang mengatakan bahawa surah Al-Kahfi itu adalah surah makiyah kecuali awalnya. Yang tadi dikecualikan wasbir nafsaka ayat 28, tapi pendapat ketiga ini dikecualikan ayat pertama sehingga juruza, maknanya sehingga ayat 8, 1 hingga 8. Yang itu sahaja bukan makiyah, yang itu madaniyah kalau mengikut pendapat ketiga. Manakala pendapat keempat, kata Imam Al-Alusi, pendapat keempat mengatakan bahawa surah Al-Kahfi itu surah makiyah kecuali akhir surah. Akhir pula, tadi awal, yang ni dikata akhir surah sahaja yang bukan makiyah, sebaliknya madaniyah. Akhir surah itu mana dia? Iaitu ayat innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sehinggalah akhir surah. Baik, jadi maknanya ada 4 pendapat lah. Ada yang mengatakan bahawa kesemua ayat dalam surah Al-Kahfi itu adalah makiyah. Yang kedua mengatakan kesemua surah Al-Kahfi itu ialah makiyah kecuali ayat ke-28 wasbir nafsaka. Yang ketiga mengatakan bahawa kesemuanya juga memang betul lah makiyah, tetapi kecuali ayat 1 hingga 8 sehingga juruza. Manakala pendapat keempat mengatakan kesemuanya memang ayat ataupun surah makiyah kecuali ayat innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sehingga akhir surah.
Yang itu madaniyah. Tapi kita pegang yang masyhur. Yang masyhur lagi disokong oleh Imam Abu Amr Ad-Dani bahawa kesemua surah tersebut adalah kesemua ayat dalam surah tersebut ialah Makkiyah. Maknanya diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama membincangkan berapa banyak ayat di dalam surah Al-Kahfi. Maka di sisi ulama Basriyin, iaitu ulama Basrah, bilangan ayatnya 111. Manakala di sisi ulama Kufiyin, ulama Kufiyin mengatakan bahawa bilangan ayatnya 110. Dan yang kita baca dalam mushaf itu memang selari dah dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama Kufiyin, iaitu ulama Kufah. Ya, kita ambil pandangan tersebut yang mengatakan 110. Sebab itu kita lihat ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi ialah ayat yang ke-110. Sebenarnya tidak ada beza pun. Ayatnya sama. Beza tu bukan bermakna ada satu ayat kurang. Tak. Mana boleh macam tu. Semua Quran yang diguna oleh umat Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, semua sama. Beza bilangan itu ialah dari sudut wakaf. Nak wakaf kat mana? Kalau wakaf kat sini, jadi 2 ayat. Kalau wakaf kat ujung, maka jadilah 2 ayat tu dikira satu ayat yang sama. Begitulah. Dan bezanya pun tak banyak. 1 saja. Perbezaannya hanya 1 saja. Okey, baik. Berbalik kepada persoalan tadi, adakah surah Al-Kahfi itu surah Makkiyah atau Madaniyah? Setelah Syekh Tantawi menukilkan kata-kata Imam Al-Alusi, dan Imam Al-Alusi pula membawakan beberapa pandangan, 4-5 pandangan, ya, maka Syekh Tantawi membuat kesimpulan, mentarjihkan bahawasanya, ya, kata beliau, wallazi tatma'innu ilaihi nafs anna surat Al-Kahfi kullaha Makkiyah. Kata Syekh Tantawi dalam tafsirnya ini, beliau kata pendapat yang mana hati berasa tenang dengan pendapat tersebut, maknanya hati rasa selesa dengan pendapat tersebut, ialah pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan bahawa surah Al-Kahfi itu kesemuanya adalah surah Makkiyah. Kerana apa? Kerana kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, para ulama tafsir yang besar-besar, yang hebat-hebat, mereka apabila menyatakan surah Al-Kahfi ni adakah Makkiyah atau Madaniyah, mereka mengatakan Makkiyah tanpa mengecualikan satu ayat pun. Seperti mana apa? Seperti mana yang dilakukan oleh Imam Ibn Kathir. Begitu juga dalam begitu juga dengan Az-Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kashaf. Begitu juga dengan Imam Abu Hayyan. Jadi mereka ni semua mengatakan surah Makkiyah itu, surah Al-Kahfi itu ialah Makkiyah tanpa mengecualikan mana-mana ayat daripadanya. Maka inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala wa rahimal jami'. Dan Syekh Tantawi juga membalas dakwaan ataupun pendapat yang mengatakan bahawa ada ayat-ayat tertentu yang bukan Makkiyah di dalam surah Al-Kahfi. Mereka kata ayat ini Madaniyah, ayat ini Madaniyah. Kata Syekh Tantawi, sebenarnya pendapat-pendapat tersebut, ya, tidak membawakan dalil yang sahih yang menyokong pendapat mereka. Kerana itulah Syekh Tantawi lebih cenderung mengatakan surah ini surah Makkiyah. Baik. Kemudian kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya telah membawakan beberapa hadis berkenaan dengan kelebihan surah Al-Kahfi, sama ada membacanya atau menghafalnya, sama ada membaca keseluruhannya atau membaca 10 awal atau membaca 10 ayat yang terakhir. Maka di sini didatangkan beberapa hadis untuk kita jadikan pegangan dan menaikkan jazbah kita, semangat kita untuk beramal dengan surah ni, untuk membaca surah ni. Apatah lagi nak menghafal, lagilah perlukan semangat. Di antaranya adalah hadis riwayat Ahmad dengan sanadnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawa dari Nabi SAW, sabda Nabi SAW, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahf usima minad dajjal. Sesiapa yang
menghafal. Dalam hadis ni disebutkan hafal. Dalam hadis lain akan disebutkan baca. Tapi kita ambil semualah. Kita ambil semua dan kita katakan seboleh-bolehnya kita hafal. Kalau tak boleh, baca saja. Man hafizah, siapa yang hafal, kata Nabi SAW, 10 ayat daripada surah, daripada awal. Dalam riwayat ini disebutkan awal, manakala dalam riwayat yang lain disebut akhir. Awal dan akhir, ataupun akhir saja. Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka dipelihara daripada Dajjal. Maknanya Dajjal apabila datang, maka orang yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, insya-Allah dia tidak akan dipengaruhi oleh fitnah Dajjal. Kita tahu bila Dajjal datang, apa dia buat? Ketika Dajjal datang, ketika itu makanan tidak ada. Bumi akan kering kontang. Sebelum Dajjal datang, 3 tahun berlaku kemarau. Tahun pertama, 1/3 hujan akan berkurangan. Tahun kedua, 1/3 lagi. Manakala tahun ketiga, tidak ada hujan. Setelah itulah Dajjal datang. Dajjal datang dalam keadaan semua orang kelaparan, tak ada makanan, ya, sama ada makanan dari tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Sebab haiwan pun mati kerana tidak ada air. Maka ketika itu Dajjal datang dan mengaku Tuhan. Dajjal memperkenalkan syurga. Sebenarnya syurganya itu adalah azab, neraka. Ya, siapa yang tidak ada ilmu dan iman, maka akhirnya dia akan ikut Dajjal. Dia akan menganggap Dajjal itu Tuhan. Masuklah dia dalam syurga yang digambarkan, yang dibayangkan oleh Dajjal. Sebenarnya itu bukan syurga. Itu adalah neraka, azab. Dan Dajjal, bila dia datang, dia boleh bagi makanan. Siapa yang beriman kepada dia sebagai Tuhan, yang menyembah dia, maka dia akan bagi makanan, minuman, kehidupan yang selesa. Manakala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dalam keadaan lapar. Dan ketika itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahawa makanan orang mukmin ialah tasbih. Maknanya bukan biji tasbih tu. Maksudnya ialah dengan menyebut tasbih, subhanallah, 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 mereka akan berasa kenyang sebagaimana mereka sebelum itu mereka boleh rasa kenyang dengan asbab makanan. Ini kuasa. Ini apa ni? Kuasa Allah Ta'ala. Allah jadikan kenyang bukan pada makanan, Allah jadikan kenyang juga pada tasbih. Dengan bertasbih pun Allah boleh bagi kenyang. Jadi kenyang bukan daripada makhluk, kenyang bukan daripada makanan, kenyang dari Allah. Siapa yang Allah nak bagi kenyang, maka dia kenyang. Siapa yang Allah nak bagi dia kehidupan, maka dia hidup. Makanan, minuman, ubat, ini semua tidak ada kena-mengena dengan hakikat sebenar. Hakikat sebenar ialah Allah yang Maha Berkuasa. Jadi ketika Dajjal datang, ramai manusia yang terikut dengan Dajjal. Ialah kerana tak tahan hidup dalam keadaan lapar. Siapa tahan? Kita puasa satu hari pun, dari subuh sampai maghrib pun kita dah rasa perit, lapar. Ya, kecuali bagi orang dah biasalah. Kita dah rasa lemah, long light. Ini kan pula 3 tahun dalam keadaan begitu, masya-Allah. Ya. Maka ketika itu orang yang imannya tak kuat, maka dia akan mengikuti Dajjal. Bagaimana kita nak halang diri kita ni daripada menjadi pengikut Dajjal ketika Dajjal datang? Kita tak berharap Dajjal datang. Kita tak berharap kita sempat hidup pada zaman itu. Tapi kalaulah kita sempat, na'udzubillah, ya, maka bagaimana kita nak halang diri kita, kita nak ikhtiar supaya diri kita ni tidak jadi pengikutnya? Inilah dia yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Jadi dalam kelas tafsir kita ni, seboleh-bolehnya di samping tafsir, kita pun hafallah juga, ya. Jangan sekadar belajar tafsir saja, kita hafallah surah Al-Kahfi ni sekurang-kurangnya 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang akhir. Tapi dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, menyebutkan bahawa barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama. Ada riwayat lain daripada Abu Darda juga, daripada Nabi SAW. Man qara'al ashral awakhira min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi,
maka dia akan terhindar ataupun dilindungi daripada fitnah Dajjal. Eloknya kita ambil 10 awal 10 akhir lah. Kalau tak mampu, maka ambillah mana-mana, 10 awal atau 10 akhir. Tapi elok kita gabungkan dua-dua, maka insya-Allah itu lebih meyakinkan diri kita lah, yang insya-Allah mudah-mudahan kita terlepas daripada fitnah Dajjal, kita terselamat daripadanya. Kemudian ada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, bahawasanya Nabi SAW bersabda, man qara'a suratal kahfi, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Masya-Allah. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, zahir hadis ini menunjukkan dia kena baca semua. Sebab man qara'a suratal kahfi, zahirnya maksud hadis ini ialah dia kena baca semua. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, iaitu keseluruhannya, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumaat, maka akan diberikan baginya daripada cahaya di antaranya dan di antara dua Jumaat. Masya-Allah. Jadi dia akan dapat cahaya. Allah akan bagi dia cahaya yang menyinari dia sehinggalah hari Jumaat seterusnya. Baik. Jadi suratul Kahf ataupun surah Al-Kahfi ini, di dalamnya itu banyak kisah. Apa isi kandungan surah Al-Kahfi? Pertamanya, pada awal-awal surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, memuji zatnya, dengan firman-Nya alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah memuji, memuji zatnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memperkuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikurniakan Al-Quranul Karim. Itu adalah perkara yang awal-awal disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga, menceritakan pada kita tentang perihal orang-orang yang menolak Al-Quran, orang-orang yang tidak mahu menerima peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu memberi peringatan berdasarkan Al-Quran. Kemudiannya perkara kedua yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ialah berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Dan kisah Ashabul Kahfi dalam surah ini mengambil tempat sebanyak 20 ayat. 20 ayat cerita Ashabul Kahfi sahaja. Masya-Allah. Maka sebenarnya ini menunjukkan bahawa perlunya kita memberikan penekanan dan juga fokus kita, tumpuan kita terhadap kisah Ashabul Kahfi, kerana di dalamnya ada pengajaran. Kemudian yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perlunya kita ni menjaga hak orang-orang fakir, menjaga hak orang fakir, dan juga Allah Taala memuji mereka, orang-orang fakir, yang mana sentiasa berdoa, menyeru nama Allah Taala, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan petang. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ini memberikan kepada kita tamsilan, menjelaskan kepada kita kisah perbandingan di antara orang yang kaya dan juga orang yang miskin. Si kaya yang tertipu dengan kekayaannya, dan si fakir, si miskin yang dia bersyukur kepada Allah dan beriman. Itu dalam surah Al-Kahfi ada. Contohnya ayat wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi, atau sebelumnya lagi ada kisah berkenaan dengan seorang ni dia kafir padahal dia kaya. Sepatutnya kaya bersyukur tapi tak bersyukur. Yang seorang lagi dia tidaklah kaya tetapi dia bersyukur pada Allah dan dia beriman pada Allah. Ada ceritanya nanti. Kemudian seterusnya yang kelima, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ini menjelaskan kepada kita keadaan manusia pada hari kiamat. Ini yang menakutkan. Saya sendiri kalau baca ni, masya-Allah, walaupun banyak kali baca pun masih lagi terasa dia punya apa ni, kesan ayat tersebut. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita
sedikit tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk bagaimana iblis laknatullahi alaih diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, tetapi iblis tidak sujud. Kemudian diteruskan pula dengan kisah Nabi Khidir, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kedua-dua kisah ni dia sebenarnya saling berkaitan. Kisah Adam dan iblis dan juga kisah Musa dan Khidir, kedua-duanya itu pengajarannya hampir sama, iaitu apa? Iaitu jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong dengan ilmu kita, dengan kelebihan yang kita ada. Jadi itu adalah perkara kelima yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkara ke-6 yang menjadi isi kandungan surah Al-Kahfi. Kemudian yang ketujuh ialah kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain, bagaimana beliau menyekat kemaraan dan tersebarnya Ya'juj Ma'juj yang dibina tembok dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita akan baca. Yang ketujuh ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita semua akibat ataupun kesudahan bagi orang yang beriman dan orang yang kafir. Itulah yang terakhir pada akhir-akhir surah, muka surat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Itulah 7 perkara, 7 poin yang disebutkan oleh Syekh Tontawi yang menjadi isi kandungan serta teras bagi surah Al-Kahfi ini. Maknanya isi-isi penting. Sebenarnya banyak lagi, tapi inilah yang utama yang kalau kita dapat pun, maka masya-Allah banyak manfaatnya. Kata Syekh Tontawi rahimahullahu taala, surah Al-Kahfi ini dipenuhi dengan cerita, dipenuhi dengan kisah, berpindah dari satu kisah ke satu kisah. Dari kisah Ashabul Kahfi pindah pula kepada kisah orang kaya dan orang miskin. Kemudian pindah pula kepada kisah Nabi Adam dan iblis. Kemudian pindah pula kepada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian pindah lagi kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Jadi banyak kisah. Kata Syekh Tontawi rahimahullahu taala, daripada 110 ayat dalam surah Al-Kahfi ni, 70 sekitarlah lebih kurang 70 ayat dalam surah Al-Kahfi itu berkaitan dengan kisah. Maknanya saya kira-kira lebih kurang 64%. 64% daripada surah Al-Kahfi itu adalah berkaitan dengan kisah-kisah terdahulu. Jadi 64% ni maknanya kira-kira 2/3, kira-kira 2/3 daripada surah Al-Kahfi itu menceritakan tentang kisah. Kisah demi kisah, kisah demi kisah. Masya Allah. Yang terakhir sekali dalam mukadimah ini, kata Syekh Tontawi rahimahullahu ta'ala, surah Al-Kahfi ini memaparkan 2 uslub. Pertama ialah uslub ataupun gaya penerangan tu ada 2. Yang pertama ialah muwazanah wal muqaranah, perbandingan. Surah Al-Kahfi banyak buat perbandingan antara Adam dan juga iblis. Perbandingan di antara Ashabul Kahfi dengan raja yang tidak beriman pada zaman itu. Perbandingan di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbandingan di antara orang kaya dan orang miskin. Begitulah seterusnya. Banyak dibuat perbandingan di antara orang kafir dan orang mukmin. Yang kedua ialah uslub ataupun gaya penerangan penjelasan dalam surah Al-Kahfi ini. Yang kedua ialah taswir. Taswir maknanya menceritakan sesuatu begitu detail sehingga kita dapat membayangkan. Kita macam seolah-olah ada skrin depan mata kita, kita boleh nampak. Yang ini kita akan dapati nanti ketika mana dalam surah ini diceritakan tentang gambaran hari kiamat atau hari akhirat. Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Gaya penceritaan itu sangat jelas sehingga kita dapat membayangkan. Kita pejam mata, kita boleh bayangkan bumi gunung ganang semuanya berterbangan.
kemudian bumi menjadi rata. Kita dapat bayangkan. Inilah dua gaya bahasa yang disebutkan oleh Syekh Tantawi. Mungkin bagi ulama lain, maknanya ada lagi gaya bahasa yang lain, tapi dua ni pun dah cukup memahamkan kita bagaimana cantiknya Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita pengajaran dan juga apa yang Allah nak daripada kita sebagai hamba-Nya. Baik, kita mulakan ayat pertama. Seperti biasa kita baca dahulu, kemudian barulah kita lihat maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Sadaqallahul azim. Kita ambil ayat 1 hingga 4 dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama, Alhamdulillah. Masya Allah. Ayat ini atau surah ini dimulakan dengan lafaz puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, ya, surah Al-Kahfi ini salah satu daripada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Pernah tak kita terfikir, kenapa ada surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah? Dan kenapa surah itu tak banyak? Jadi ini menunjukkan keistimewaan sebenarnya. Keistimewaan surah Al-Kahfi, di mana dalam Al-Quranul Karim tak banyak surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Ya, 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah ialah, yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua ialah surah Al-An'am, yang ketiga ialah surah Al-Kahfi, yang keempat surah Saba', yang kelima surah Fatir. Surah Fatir. Masya Allah. Ya. Dan kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, beliau telah jelaskan pada permulaan surah Al-An'am yang juga dimulakan dengan Alhamdulillah, bahawasanya surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah itu sebagai permulaannya ialah apa dia? Ialah untuk menjelaskan kepada manusia bahawasanya hanya Allah sahaja yang layak dipuji secara mutlak. Puji-pujian yang mutlak hanya layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujian pada makhluk boleh, tetapi hakikatnya apa jua kelebihan yang ada pada makhluk, sebenarnya semuanya kembali pada Allah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi ini, banyak kisah yang menunjukkan bahawa kita ni perlu untuk menyedari hakikat diri kita. Kalau kita rasa kita ni alim, maka hendaklah kita baca surah Al-Kahfi. Di dalamnya ada diceritakan tentang bagaimana Nabi Musa AS, walaupun baginda Musa AS adalah Nabi Allah, adalah salah seorang ulul azmi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia untuk belajar daripada Nabi Khidir, untuk beri pengajaran pada kita bahawa walaupun kita ada ilmu sekalipun, kita kena ingat bahawa ilmu kita itu adalah dari Allah sebenarnya. Begitulah juga kisah berkenaan dengan orang kaya yang ada 2 kebun yang ada disebut dalam surah Al-Kahfi. Juga di sana menunjukkan bahawa kita kena, pengajarannya ialah supaya kita kena sandarkan harta yang kita miliki itu bukan hak milik mutlak kita, tapi milik Allah. Kerana itulah di awal surah Al-Kahfi itu Allah ingatkan mula-mula sekali kamu kena ingat, Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita merasakan apa jua semuanya adalah milik Allah,
dari Allah dan akan kembali pada Allah, maka kita tidak akan berbangga, kita tak akan takabur. Kemudian para ulama telah membincangkan, ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan lafaz alhamdu, bukannya al-madhu dan bukan juga asyukru. Alhamdu maknanya puji-pujian lillah, kepada Allah, bagi Allah. Al-madhu juga puji-pujian, ya, alif lam mim dal ha. Asyukru maksudnya syukur, dan syukur juga puji-pujian. Kan? Contoh kita kata kita nak memuji Allah, kita nak bersyukur kepada Allah, kita kata apa? Kita kata alhamdulillah. Jadi tiga perkataan ni dia hampir sama maknanya. Alhamdu, asyukru dan juga al-madhu. Tiga perkara ni. Maka diterangkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya. Kata beliau, al-madhu itu lebih umum daripada alhamdu. Al-madhu pun puji-pujian juga, tetapi al-madhu lebih umum daripada alhamdu. Manakala alhamdu lebih umum daripada asyukru. Bagaimana dikatakan al-madhu itu lebih umum daripada alhamdu? Ya. Kata Imam Ar-Razi rahimahullahu taala, Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, al-madhu itu boleh digunakan untuk orang berakal, untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Ya. Contohnya kita kata orang Arab mengatakan orang Arab boleh katakan madahtu ar-rajul. Madahtu ar-rajul. Saya memuji lelaki itu. Dan juga boleh juga kita gunakan puji-pujian itu untuk benda yang tak berakal. Contohnya apa? Mutiara. Lu'lu'. Madahtul lu'lu'a li husni syaklihi. Saya memuji mutiara kerana cantiknya bentuknya. Jadi al-madhu tu, madah tu, dia boleh digunakan untuk kita puji yang berakal dan juga puji yang tidak berakal. Maka oleh kerana itu tak sesuailah kita nak kata pada Allah Ta'ala al-madhu lillah, seolah-olah kita merendahkan martabat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana Allah Ta'ala ini ialah fa'il mukhtar. Allah Ta'ala itu ialah zat yang maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja dengan kehendaknya. Dia boleh bebas memilih apa sahaja nak buat apa. Maka yang layaknya ialah kita gunakan alhamdu, bukannya al-madhu. Kemudian al-madhu tadi dikatakan bahawa lebih umum daripada asyukru. Al-madhu lebih umum daripada asyukru. Kenapa? Kerana kata Imam Ar-Razi, alhamdu itu puji-pujian ataupun pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada puji-pujian kepada Allah atau pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Sama ada nikmat tersebut kena pada kita, diperolehi oleh kita, ataupun tidak sampai kepada kita. Maka layaknya kita ni memuji Allah, sama ada kita nikmat Allah tu sampai kepada kita atau tidak, kita puji juga Allah Ta'ala. Sedangkan asyukru, ya, asyukru itu ialah lafaz puji-pujian ataupun pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmatnya, sekiranya nikmatnya itu sampai kepada kita. Kalau nikmat ihsannya itu sampai kepada kita, maka kita kata syukran. Kan, kalau orang bagi pada kita sesuatu, kita akan kata syukran. Kita tak akan kata syukran kepada orang yang tak bagi apa-apa pada kita. Adakah kita pergi jalan-jalan, ya, jumpa orang yang kita tak kenal, tiba-tiba kita kata syukran, ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih apa? Saya tak bagi apa-apa. Maka lafaz asyukru hanya digunakan sebagai apa? Sebagai tanda syukur apabila kita diberikan sesuatu. Sedangkan alhamdu itu ialah lafaz pengagungan dan puji-pujian walaupun dia tidak bagi, walaupun dia pemberiannya itu tidak sampai kepada kita. Ya. Jadi kurniaan Allah, nikmat Allah tu banyak, kesihatan, harta, benda, dan tidak semua orang memperolehi semua nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Ada orang diberikan kesihatan tapi mungkin dari sudut akademik mungkin tak berapa sangat.
Ada orang akademik bagus tapi dari sudut pekerjaan pula tak berapa, ya, tidak apa kata, mana kata kurang sikit daripada orang lain. Ada orang masya-Allah semua okey tapi masalah pula anak pula. Ya, anak tak berapa tidaklah menggembirakan sangat hatinya. Ada orang semua okey, anak pun okey, semua tak ada masalah. Jiran pula dikurniakan jiran yang masalah. Jadi manusia ni tak semuanya nikmat diperolehi, tak semua kelebihan dia perolehi. Ada orang dapat ni, dapat ni, dapat ni. Tapi walau bagaimanapun kita sebagai hamba diajar oleh Allah Ta'ala untuk melafazkan Alhamdu. Lafaz Alhamdu itu adalah puji-pujian kepada Allah di atas segala nikmatnya, sekalipun nikmat itu kita tidak perolehi. Masya Allah. Ya? Kerana itulah dalam ayat Quran ini didatangkan dengan lafaz Alhamdulillah. Barulah kena pada makna yang nak disampaikan, pengajaran yang nak disampaikan kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan tidak menjadikan bagi kitab itu bengkok. Maknanya tidak menjadikan kitab itu bengkok. Apa maksud iwaja? Iwaja maksudnya ialah bengkok. Maksudnya menyimpang, bengkok, iwaja. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahawasanya, ya, Quran itu tidak ada bengkok. Maknanya tidak pernah menyimpang daripada kebenaran, sentiasa lurus. Maka dijelaskan lagi dalam ayat seterusnya, qayyima. Qayyima, ya. Al-Quran itu qayyima. Apa maksud qayyima? Maksudnya lurus. Lurus. Dijelaskan lagi sekali. Walhal kalimah ayat walam yaj'al lahu iwaja itu sudah cukup untuk menafikan Al-Quran itu bengkok, Al-Quran itu menyimpang daripada atau tersasar daripada kebenaran. Tapi ditekankan lagi, bukan sahaja lam yaj'al lahu iwaja, bahkan Quran itu qayyimah, lurus selurus-lurusnya. Masya-Allah. Makna kata bila lurus, maknanya tidak menyimpang daripada kebenaran, sentiasa membawa kita, memimpin kita ke arah kebenaran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan manusia supaya kita ni memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas kitab yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada manusia keseluruhannya. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu dia adalah sumber hidayah, sumber hidayah yang mengeluarkan manusia daripada zulumat, kegelapan, kepada nur, kepada cahaya. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan, Allah Taala mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah abdihi. Anzala abdihi. Alhamdulillahillazi anzala abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya. Kenapa Allah Taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hamba? Kenapa Allah Taala tak kata Alhamdulillahillazi anzala ala Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Allah tak kata gitu. Allah kata yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya, abdihi. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, ya, walaupun hamba, tapi bila disandarkan kepada Allah, abdihi, hamba-Nya, nya tu ialah Allah. Maka apabila disandarkan kepada Allah, maka itu menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan. Macam pekerja kan. Bila kata pekerja, maka itu menunjukkan rendah. Kalau bos baru tinggi, tapi kalau pekerja, maknanya itu menunjukkan lafaz, menunjukkan orang itu rendah. Awak siapa? Saya pekerja je, saya bukan bos. Tapi bila disandarkan pekerja tu kepada satu company yang besar, satu company yang kukuh kewangannya, yang hebat sahamnya apa semua, yang projeknya besar-besar, maka orang kata, oh ini bagus ni, ni peluang hebat ni. Kan orang tanya, kamu ni apa, kamu buat apa sekarang? Saya kerja. Oh kerja. Bila kata kerja tu
Saya pekerja biasa je, maka akan rasa macam rendah. Tapi bila kata kerja dengan siapa? Oh, saya kerja dengan tu Datuk ni Tan Sri sekian-sekian. Oh, ini bukan main-main ni. Begitulah juga. Bila kata abd, maknanya hamba. Hamba ni kalau zahirnya makna menunjukkan rendah lah, kerendahan. Tetapi kena ingat bila disandarkan kepada Allah, ya, abdihi, maka itu menunjukkan kemuliaan. Semulia-mulia keadaan manusia ialah apabila dia mengaku bahawa dia adalah hamba Allah. Kerana apa? Kerana Allah maha kaya, maha hebat. Siapa yang menjadi hambanya, maka pasti di dalam penjagaannya. Dan Al-Quran itu, ya, disebutkan dalam ayat ini dengan lafaz Al-Kitab. Allah kata anzala ala abdihil kitab. Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya, iaitu Nabi SAW, Al-Kitab. Al-Kitab itu ialah Al-Quran, ya, iaitu Al-Quran. Kenapa dipanggil Al-Kitab? Al-Quran itu dipanggil Al-Kitab kerana kata Syekh Tontawi, itu adalah suatu isyarat, suatu petunjuk yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu sempurna. Al-Quran itu sempurna dan masyhur. Masyhur. Ai anzala subhanahu wa ta'ala ala abdihi Muhammad al-kitab al-kamil fi babihi al-ghina 'anit ta'rif. Yang tak perlu lagi diterangkan, tak perlu lagi diperkenalkan. Ya, al-haqiq bi ikhtisasi hadzal ismi bihi. Jadi Quran itu dinamakan Al-Kitab kerana apa? Kerana Quran itu ialah kitab yang sempurna. Kitab yang sempurna, maka layaklah dipanggil Al-Kitab dengan alif lam. Dan kitab Al-Quran itu ialah kitab yang masyhur. Yang masyhur, yang telah diketahui. Maka layaklah digelar Al-Kitab. Digelar Al-Kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama tadi, ya, Allah Taala berfirman, "Walam yaj'al lahu 'iwaja." Allah Taala tidak menjadikan bagi Al-Quran itu iwaja, bengkok. Bengkok. Ya. Dan kalau kita perhatikan lafaz iwaja itu, ya, tidak didatangkan alif lam. Kalimah bila tidak ada alif lam, maknanya dia adalah nakirah. Nakirah. Kalau kita belajar bahasa Arab, nakirah ini bermaksud umum. Jadi walam yaj'al lahu iwaja, kalau ditafsirkan secara terperinci, maksudnya apa? Allah tidak menjadikan bagi Al-Quran itu apa jua bengkok, apa jua kesesatan, apa jua penyimpangan. Begitu. Sebab iwaja itu didatangkan dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lam. Maka bila tak ada alif lam, bermakna ianya umum. Ianya umum. Apa jua, sebarang jenis, mana-mana bengkok, mana-mana kesilapan, mana-mana kecelaruan, mana-mana kesesatan, semuanya itu ternafi daripada Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi Al-Quran itu sebarang bengkokan, sebarang penyelewengan, sebarang tersasar daripada sebarang jenis menyimpangnya daripada kebenaran. Masya Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala qayyima. Qayyima. Ini kita dah sebut sebelum ini bahawa, ya, qayyima itu sebagai takkid, iaitu sebagai pemberi, menambahkan lagi, memperkukuhkan lagi, menjelaskan lagi, ya, menekankan lagi bahawa Quran itu adalah lurus. Sebenarnya kalau Al-Quran kata walam yaj'al lahu iwaja, Al-Quran itu memang tak ada. Allah Ta'ala tak jadikan baginya sebarang jenis, sebarang bentuk penyelewengan, kesesatan, penyimpangan. Itu dah cukup menjelaskan bahawa Quran itu benar. Tapi ditekankan lagi tentang perkara itu, maka Allah Ta'ala berfirman qayyima dalam ayat yang kedua. Qayyima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allah Ta'ala nyatakan pada kita bahawa objektif ataupun matlamat daripada penurunan Al-Quranul Karim ialah agar Nabi SAW memberikan peringatan tentang apa? Peringatan tentang apa? Tentang azab yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan supaya Nabi SAW memberikan berita gembira kepada orang-orang mukminin yang beramal soleh bahawasanya bagi mereka itu ganjaran yang baik. Maka di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW itu dua tugas utamanya. Pertamanya, tugasnya sebagai munzir, iaitu memberi peringatan. Yang kedua ialah tugasnya sebagai mubasyir, iaitu sebagai memberikan berita gembira. Kadang-kadang orang kata mana boleh kita mana boleh asyik berikan peringatan je, kan, asyik menakut-nakutkan je. Sebenarnya betul lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bukan sahaja sebagai munzir, bukan sahaja memberikan peringatan, bahkan Nabi SAW juga membawa berita gembira. Maka begitulah cara dakwah yang sebenarnya. Dakwah ni dia ada dua. Satu, memberikan peringatan, mengingatkan kepada azab. Takutlah pada Allah, neraka itu benar, dalam neraka itu ada azab sekian. Kubur itu menakutkan, azab kubur, ular, kala jengking, dalam neraka adanya begini. Ini semua dinamakan sebagai tugas sebagai munzir, sebagai orang yang memberikan peringatan, maknanya menakut-nakutkan manusia dengan azab yang dijanjikan oleh Allah. Satu lagi sudut ialah mubasyir, wa yubashshiral mu'minin. Nabi SAW itu memberi berita gembira, memberi berita yang menggembirakan orang-orang beriman. Maknanya dalam dakwah kita, jangan hanya kita menakut-nakutkan orang dengan dosa, dengan menyatakan tentang azab dan sebagainya. Kita kena tengok juga satu lagi tugas Nabi SAW, iaitu memberikan berita gembira. Sebarkan pada mereka hadis-hadis yang menggambarkan rahmat Allah Ta'ala, keluasan rahmat Allah, yang menunjukkan bahawa begitu banyak kelebihan, pahala, rahmat, nikmat dalam syurga, nikmat dalam kubur yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Maka dengan menggembirakan, dengan khabar-khabar yang menggembirakan itu, dia akan meneutralkan. Dakwah itu tidaklah nampak keras sangat dan tidaklah nampak terlalu berlemah lembut. Maka dia akan seimbang. Maka dakwah Nabi SAW seimbang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Memberikan peringatan tentang azab pun ada, dalam masa yang sama memberikan berita gembira, khabar-khabar gembira, hadis-hadis kelebihan kepada orang-orang beriman, supaya orang beriman rasa gembira dengan janji Allah Ta'ala. Itu pun adalah tugas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekadar itu insya-Allah untuk hari ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang, seperti mana hari ini, hari Jumaat, pada pukul 9.30 pagi. Kita akan teruskan lagi insya-Allah sehingga tamat surah Al-Kahfi ini biiznillahi subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan, komitmen tuan-tuan dan puan. Semoga ayat yang kita baca tadi, kita dah bolehlah mula menghafalnya, dan dalam masa yang sama kita hayati sebagaimana yang telah kita terangkan maknanya. Wallahu alam. Yang baik datang pada Allah, yang buruk, salah silap itu sebagai adab kita mengaku itu adalah kesilapan, kekurangan diri saya sendiri. Sekiranya ada salah silap, mohon teguran daripada tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Sekian sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.